Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Cikgu Dan, Cikgu Zuhairi dalam Santai Matematik. Hari ini kita nak belajar apa? Mari kita tengok nak belajar apa. Hari ini matematik tahun 5. Okey. Standard kandungan 1.6, penggunaan anu. Standard pembelajarannya 1.8.1, menentukan nilai satu anu bagi ayat matematik darab melibatkan satu kali pendaraban dengan hasil darabnya hingga 1 juta. Dan yang kedua 1.8.2, menentukan nilai satu anu bagi ayat matematik bahagi melibatkan sebarang nombor dengan nombor hingga 2 digit 100 dan 1000 dalam lingkungan 1 juta. Jadi yang ini adalah lebih kepada siri pengenalan, iaitu kalau kita ikut buku teks muka surat 38 dan 39. Okey, siri pengenalan dulu, sebab kita lepas ni kita akan belajar tajuk operasi bergabung. Okey, lepas tu barulah kita akan belajar mengikut standard pembelajaran ini. Okey, sebelum tu kita mulakan dulu dengan minda pagi. Cikgu nak kamu jawab soalan ni dalam masa 3 minit. Okey, anda boleh berhentikan dulu. Okey, berhentikan dulu. Kemudian kita jumpa sekejap lagi. Okey, dah selesai. Mari kita terus kepada soalan yang pertama. Okey, rajah menunjukkan sekepingkat nombor. Ni ada kat nombor, ada 6, 8, 7, sifar-sifar 2. Tuliskan dalam perkataan. Ingat, kalau nak tulis dalam perkataan, cikgu selalu pesan 1, 2, 3, kita akan tutup 3 yang kat sini. Okey, yang depan ni tutup dulu, tak nampak pun tak apa. Kita nak baca 3 nombor ni dulu. Okey, berapa nombor ni dulu? Tapi sebelum tu jangan lupa, kat sini kena ada apa? Kena ingat ni, 1000. Okey, senang kita nak tulis sekejap lagi. Okey. Okey. Berapa nombor ni? Betul. 600 7. Saya tak biasa dengan pen ni, minta maaf lah. Okey, RIBU. Ni penting ni. Okey, sekarang kita buka ni. Kita nak tutup yang sini pula, 3 kat sini. So kita baca ni sahaja. Berapa ni? Senang kan? Tulis je terus. 2. Nombor pula. 2. Dia betul ni. Okey, jadi dapat jawapan dia 687,002. Okey, dapat. Cara mudah untuk kita nak ni, kita tutup 3 yang sini dulu, kemudian kita tutup sebelah sini untuk baca. Sebab sifar ni selalu mengelirukan. Okey, terus nilai digit. Jadi kita ada nilai digit, kita ada nilai tempat. Jadi soalan ni nak nilai digit. Nilai digit dalam nombor. Jadi kita boleh dalam nombor, dalam angka. Jadi nilai digit yang digaris. Kita dah garis ini. Jadi ni 6 ni. Rumah apa ni? Kalau tak ingat, kita mula balik daripada yang pertama. 10, 100, 1000, 10,000, 100,000. Jadi 6 mesti digit, mesti tulis dalam nombor. Jadi 600,000. Ada berapa sifar dia? 5. Tengok sini, sebab sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka sifar dia ada 5. Nilai digit. Nilai digit dalam nombor, nilai tempat dalam perkah,
perkataan. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Yang ini dia bagi dalam perkataan, nak tulis dalam nombor. Apa panduan dia? Kita tengok 645,000. Ini panduan dia. Bila sebut 5,000, yang ini kita abaikan dulu. Kita tulis dulu nombor yang ada ni. 645. 645. Bila ada perkataan ribu, automatik kita akan letak 3 kat sini supaya mudah kita nak isi. Sekarang kita hanya perlu isi 19. Macam mana nak tulis 19? Kat sini yang mana 19? 19 atau 19? Ya betul, sini 19. Jadi ni nak letak apa ni? Sini nak letak apa? Sifar pandai. Jadi jawapan dia 645,019. Jadi cara dia macam ni. Okey, seterusnya bunda jawapan ni kepada 10,000. Jadi sebelum kita nak jawab, salin dulu soal jawapan ni. 645 sifar 19. Okey, mana 10,000 garis rumah 10,000, 10 ratus ribu, 10,000 garis dekat 4 ni. Tengok anak panah, letakkan anak panah ke arah sebelah kanan. Tengok nombor dia 5. Jadi kalau nombor dia 5, perlu tak kita tambah 1 dekat 4? Ya, betul, kena tambah 1. Kalau nombor dia 1 sifar 1, 2, 3, 4, kita tak payah. Kita kekalkan nombor di garis. Jadi kat sini 5 kena tambah 1. 1 tambah 4 dapat jawapan dia 5. Sebelah kiri kita salin, sebelah kanan semua jadi sifar. Jadi ada 4 kat sini, 1, 2, 3, 4 jadi 4. Inilah jawapan dia. Sama tak dengan jawapan kamu? Tanda sendiri. Bagus, ada yang betul kan? Memang banyak yang betul. Ini adalah soalan 1 markah yang sangat penting kalau dalam peperiksaan nanti. Okey, kita nak imbas balik. Nanti setiap pagi kita akan buat soalan-soalan jenis yang mudah macam ni. Okey, seterusnya. Hari ni kita nak belajar apa? Anu dalam darab. Jadi ada 3 situasi. Apa anu ni? Anu ialah nilai yang kita tak ketahui. Sama ada dia berada di hadapan. Dekat ni ada 3 situasi ni dekat ayat matematik ni. Tak apa, kita teruskan dulu terus. Okey, sini dia ada 5 balang ikan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 balang ikan. Yang mana kata pelajar ni, perempuan ni, setiap balang ada 7 ekor ikan. Dalam ni ada 7. Jadi kalau dalam ni ada 7. Jadi soalan dia jumlah ikan ialah M. Anu ni ialah dia menggunakan huruf sebagai ganti untuk apa tak tahu, nilai yang tak tahu. Jadi dia gunakan huruf. Okey. Nanti naik sekolah menengah kamu akan belajar algebra. Kat situ lagi banyak nombor nak kena, banyak huruf yang kena cari untuk dapatkan jawapan. Okey, kita terus. Okey. Jadi jumlah ikan ialah M ekor, cari nilai M. Jadi ayat matematik kita dah tahu tadi ada 5 balang. Jadi 5 kat sini darab dengan 7. Okey, 7 ekor, setiap ni 7. Jadi dia berulang 7 jadi operasi darab. Jadi 5 darab 7 dapat jawapan dia M. Biasa kita garis je kan, tapi disebabkan kita nak belajar anu dalam darab ni, jadi dia gantikan dengan huruf M. Jadi cara nak dapatkan M ialah M dia letakkan sebelah kiri, manakala ke semua ni 5 darab 7 ni dipindahkan ke sebelah kanan. Ini cara mudah untuk nak menyelesaikan. Yang ini mudahlah sebab kita biasa jumpa soalan ni. Kejap lagi kita akan ada yang agak sukar sikit tapi mudah untuk difahami. Jadi jawapan dia 5 darab 7 35. Jadi M bersamaan dengan 35. Okey, selesai yang pertama. Yang kedua ni dia kata apa ni? K. Huruf dia ada kat sini dah awal-awal. K darab dengan 12 ialah 36. Nyatakan nilai K. Jadi dalam situasi ni nombor kecil.
boleh lagi. Tapi kalau nombor besar kita kadang-kadang keliru. Jadi dia kaitkan darab dengan bahagi. Jadi dia buatkan satu analogi ataupun perumpamaan mudah. Dia gunakan nombor yang mudah. 2 darab 3. Kita tahu dah 2 darab 3 sama dengan 6. Tengok ni. Jadi dia cuba kotakkan K. Ingatlah K ni kat depan, kat sini. Jadi dia 2 ni dia highlightkan. Jadi kalau kita pun kita padamkan, kita tahu dah ni 2. Jadi kita nak gunakan 6 dengan 3. Macam mana supaya dapat 2? Operasi apa? Tolak, tambah, bahagi atau darab? Betul ya. 6 bahagi 3 dapat 2. Jadi dia guna kaedah bahagi untuk dapatkan ni. Jadi kita akan guna pakai untuk soalan ni. Jadi sekarang ni K darab 12 sama dengan 36. Jadi dia bawa 6 ni kekal, 36 ni ganti 6. Okey, bahagi dengan 12. Okey, bahagi dengan 12. Daripada darab dia pindahkan ke sini, dia jadi 12. Jadi bersamaan dengan 36 bahagi 12 sama dengan 3. Macam mana pula boleh jadi macam ni? Sebenarnya kalau kita tengok konsep asal dia ialah bila kita nak hilangkan, contohnya kita darab K darab dengan 12 sama dengan 36. Jadi bila kita nak hilangkan ni, maknanya kita kena bahagikan dia. 12 bahagi 12 sama dengan 1 kan. Jadi sini pun automatik lah bahagi dengan 12. Bagi dengan 12. Kalau buat garis pun boleh, nak buat bentuk macam ni pun boleh. Jadi bila sini dah bagi dengan 12, maka dia K darab dengan 1 jadi K lah. 36 bagi 12, terus dapat jawapan 3. Boleh faham? Jadi dia nak hilang. Jadi kita tak payah fikirlah pasal yang ini. Yang kita faham ialah bila ni operasi darab, dia lawan dia bila kita pindah sebelah kanan, dia akan jadi operasi bahagi. Dapat jawapan ni. Okey, mari kita tengok soalan yang ketiga. P, nombor huruf ni berada di tengah-tengah pula. Jadi kita masih menggunakan konsep yang sama. Cari nombor yang mudah. Kita tahu 5 darab 4 20. Takkan tak hafal siapa 5 kan. 5 darab 4 20. Sekarang ni P ni kita ganti P lah. Okey, kita gantikan 4 ni dengan P. Okey, macam mana? Kita dah tahu dah 4. Tapi kita nak tahu 20 ni operasi apa dengan 5 supaya kita dapat 4. Ya, betul, bahagi. Jadi 20 bahagi 5 dapat 4. Jadi sekarang ni katalah ni tadi P. Jadi kita nak guna implementkan dalam kat soalan ni. Okey, kita dah tahu dah 15 darab P sama dengan 60,000. Jadi 60,000 ni kekal kat sini. Macam mana 20 ni kekal. Kemudian kita ambil 15. Yang ini operasi darab. Dia tukar ke sini, dia jadi bahagi. Jadi 60,000 bahagi 15. Dapatlah jawapan dia 4,000. Jadi nilai P ialah 4,000. Okey, selesai. Kita beralih kepada soalan anu dalam bahagi pula. Okey, seterusnya anu dalam bahagi. Mari kita tengok soalan ni ya. Dia kata apa ni? Okey, yang pertama, Lucy akan mengagihkan semua penanda buku. Ni penanda buku ni. Okey, sama banyak kepada 8 kumpulan. Jadi ada berapa sebenarnya semua penanda buku? Ada, ni dia bagi 40. Jadi setiap ada gambar, ada apa ni, semua kena baca. Kadang-kadang ada clue ataupun ada soalan, ada panduan untuk menjawab soalan. Jadi kat sini dia ada panduan, ada 40 penanda buku. Setiap kumpulan akan mendapat Q. Dia guna perkataan huruf Q sebagai anunya. Okey, anu ya. Ingat anu apa dia? Nilai yang tak diketahui. Dia gunakan perkataan anu. Okey, dua huruf Q, penanda buku, cari nilai Q. Jadi kat sini kita boleh teruslah. Ada 40 penanda buku, kita terus bahagi dengan 8. Jadi dapat Q. Jadi ayat dia, ini ayat matematiknya. Jadi kita pindahkan Q ni sebelah kiri untuk mudahkan kita nak cari jawapan, selesaikan. Jadi yang ini pindahkan sajalah, terbalikkan saja. Jadi 40 bahagi 8 dapat 5. Jadi nilai Q ialah 5.
Okey, mari kita tengok. Yang ini biasalah, soalan biasa. Soalan 2. M. Huruf M di tengah-tengah. Jadi anu ni berada di tengah-tengah. Bila situasi macam ni, kadang-kadang kita keliru, terutama bila melibatkan nombor besar. Jadi nak mudah cara, kita ambil satu nombor yang mudah yang kita tahu. 8 bahagi 2. Kalau tak tahu kita nak buat macam mana, kita fikir. Kita tahu buat survey satu. 2 darab 3 sama dengan 6. Yang ini dia buat apa dia? 4 darab 2 sama dengan 8. Ni 8 bahagi 2 sama dengan 4. Okey, kita nak buat perumpamaan. Jadi M ni, ni M lah ni. Dia dah kuningkan. Okey, sorry. Okey, M. Ini adalah M lah ni. M. Ibaratkan M. Kita tahu sini 2. Jadi macam mana kita nak gunakan 8 dan 4 supaya kita dapat 2? Dah ada tunjuk kan? Betul. 8 bahagi 4 sama dengan 2. Jadi dia bawa 8 ni dia ambil letak kat sini. Manakala 4 bahagi dengan 4 dapat 2. Jadi kita guna pakai kaedah ataupun konsep yang ini dalam soalan yang dekat atas ni. Okey, macam mana? Ni tengok soalan ni, ayat matematik dia. Jadi M ni kita kekalkan duduk sebelah kiri. Manakala 1800 ni kita letakkan ni M 1800 ni sama dengan 8 lah. Kan? Kalau kita ikut perumpamaan ni, jadi 8 ada kat sini, jadi 1800 ada kat sini, bahagi dengan 18. 18 ni bersama dengan 4 lah ni. Okey, perumpamaan ni. Okey, jadi 1800 bahagi 18. Jadi bila bahagi 18, dapatlah jawapan dia 100. Boleh? Jadi maksud dia kat sini, kita buat satu nombor yang mudah, kemudian kita ikut cara dia tu. Mana diam M, 8 ni tadi 1800, 4 ni ialah 18. Jadi bila macam tu, kita pindahkan 8 duduk sini. Jadi macam tu cara dia. Supaya lebih mudah untuk ni. Kalau tiba-tiba macam contoh bahagi, nampak sini, sini bahagi, sini pun bahagi. Kalau tadi darab, sini bahagi. Nampak tak semestinya. Sebab kalau bahagi, kita kena tengok situasi yang sebenar. Situasi dia sama ada nak cari M, nak cari yang kat tengah atau yang dekat pangkal. Kan kita tengok pula soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, dia duduk di sebelah sini pula. Okey, anu ni S. S dia guna simbol huruf S. Kadang ada orang guna simbol, contohnya simbol tiga-tiga. Teruknya segitiga cikgu ni. Okey. Allah. Kadang-kadang dia bagi segi 4, buat apple, tak kisahlah. Tapi yang biasa digunakan simbol huruf. Okey, macam mana kita nak dapatkan S bahagi 24 dapat 3190. Besar nombor ni. Jadi kita agak keliru ni, nak letak macam nak darab ke nak bahagi ke macam mana ni. Okey, kita mudah cara. Kita ambil satu nombor yang mudah. Macam ni dia ambil 8 bahagi 2 sama dengan 4. Sama macam tadi lah. Tadi 2 kat tengah ni yang kita hilangkan. Sekarang ni 8 ni yang jadi S. Sini pula jadi S. Okey, jadi kita nak gunakan 2 dengan 4. Macam mana nak dapat 8? Kita tahu dah jawapan ni 8. Macam mana? Betul, 4 darab 2. Jadi 2 ni pindah ke sini, daripada bahagi tukar kepada darab 2, dapatlah 8. Jadi kita guna konsep yang sama. 24 ni apa? 24 ni ialah 2 ni lah. Kita anggap dia 2 sama. Okey, manakala 3190 ni ialah untuk 4 ni. Okey, jadi kita kekalkan 31, ni 4 pindah S kekal 3190, kita tukar kepada operasi darab. Macam mana yang kita darab kat sini, darab dengan 24. Okey, 24 ni tadi, ni lah 24 ni. Okey, 2 ni nampak. Jadi kita buat operasi darab. Buatlah bentuk lazim. Sebab ni dah melibatkan besar kan. Jadi dah ada jawapan mudah. Jadi S, nilai S ialah 76,560.
Okey, boleh faham? Cikgu harap korang faham. Jadi sekarang kita nak tengok soalan di latihan di buku teks muka surat 38. Yang ini cikgu nak kamu buat. Tapi sebelum tu, yang ini cikgu bantu kamu nak imbas balik. Okey, N macam mana nak cari N? Okey, salin balik. Cikgu dah siapkan ni 20 darab 5 sama dengan N. Macam mana kita buat tadi? N ni kita pindah ke sini. N sama dengan 20 darab dengan 5. Berapa ni? Tak boleh bentuk lazim. Nak congak tak boleh. Kalau cikgu congak tak boleh, kita tukar bentuk lazim. 20 darab 5. Okey, sifar darab 5. Sifar 2 darab 5 10. Jadi jawapan N ialah 100. Okey, ni satu. Okay, kita tengok pula muka surat. Alamak, lari pula ni. Tak apalah kan, nampak kan? Muka surat 39, buku teks tahun 5. Jadi ada soalan A, B, C dan D. Sebelum tu cikgu bantu yang ini. Okey, cuba kita buat pula. F. Okey, F bahagi 13 sama dengan 893. Jadi kita nak buat perumpamaan tadi. Ingat tak perumpamaan tadi? Kita ambil soalan yang senang. Kita nak ambil soalan apa lah? Okey, kita katalah kita ambil soalan yang senang. 6 bahagi dengan 2. Berapa jawapan dia? 3. Pandai. Okey, kita gunakan ni macam mana nanti kita nak pindah. Jadi 6 ni ialah F. 6 ni kita kotakkan. 6 ni lah F yang kita nak cari. Jadi F ni kita kekal. 6 ni F. Jadi kita nak guna 2 dengan 3. Macam mana kita nak dapatkan 6? Tahu? 2 ni nak darab ke nak bahagi ni supaya dapat 6? Pandai, kita darabkan. Jadi kita tukar 6 ni kat sini. Jadi kita dapat 3 darab 2 sama dengan 6. Jadi guna pakai kaedah ni. Jadi F ni kita bawa, kita letak sini. F sama dengan, jadi 893. 13 ni jadi apa? Operasi darab. Darab dengan 13. Boleh? Boleh ke congak? Tak boleh, buat bentuk lazim. 893 darab dengan 13. Kita darab 2 digit, maka mesti ada 2 baris. Baris yang kedua mesti ada rumah hantu. Okey, kenapa cikgu kata selalu ada rumah hantu ni? Sama ada letak kotak ke, buat sifar pun boleh. Sebab kalau kita tak letak sini, baris yang kedua kebanyakan pelajar bila 3 darab 1, 3 tu dia akan letak kat sini. Sedangkan hakikat sebenar dia darab ni kat rumah puluh. Jadi dia mesti berada di sini. Jadi nak elakkan cuai, kita letakkan rumah hantu. Okey, terus. Okey, baris yang pertama, yang atas ni kita akan darab dengan 3 ni. Baris yang kedua ialah darab dengan 1. Okey, 3 darab 3, 9. Letak dia 9. 3 darab 3, 9. Okey, 9 darab 3. Sefir kena hafal, baru laju boleh buat. Okey, tak hafal, tengoklah Sefir untuk perangkat awal. 27. 7 dekat bawah. Okey, 8 darab 3. 24. Tambah 2. Jangan lupa tambah. Jangan tambah dulu. Darab dulu baru tambah. Okey, 24 tambah 2, 26. Okey, dah selesai baris yang pertama. Ni potong. Dah selesai potong, tak nak pakai. Semua nombor ni darab pula dengan 1. Kalau darab 1, salin je lah. Tak payah susah-susah. 3, 9, 8. Okey, mari kita tambahkan. Jadi kita tambahkan 9 tambah dengan sifar ni 9. 9. 7 darab 3, 10. 1 dekat atas, bawah dekat sifar dekat bawah. Okey. 1 tambah 9, 10 tambah 6. 16. 1 dekat atas. 2 tambah 8, 10 tambah 1, 11. Jadi dapatlah jawapan dia. Okey, jawapan dia 11,609. Ini jawapan F.
Boleh. Jadi kamu selesaikan 2 soalan ni. Okey, jawab dalam buku latihan. Okey. Dan ada kuis. Kuis ni kalau kamu nak link dia, ada dekat description. Tengok kat YouTube cikgu, pergi cari kat sana. Ada quizzes. Sila jawab, ada 10 soalan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.